Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Okey, apa khabar iman kamu ketika berada di rumah? Macam mana adab kamu dengan ibu bapa? Masih terjaga atau tidak? Ataupun ada membuat kesalahan, lebih kita sedar 50% terus minta maaf pada mak ayah awak. Ucapkan terima kasih setiap hari-hari walaupun mak awak membuat perkara yang sama. Contohnya sediakan sarapan, makan tengah, mesti ucapkan terima kasih kepada mak awak. Macam mana bercakap, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya apabila manusia itu bersyukur kepada Allah, Allah akan gandakan lagi dia punya rezeki. Bukti kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur, kita berterima kasih sesama manusia. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki apa yang Allah bagi. Okey, baiklah. Untuk minggu ni tema Asmaul Husna Al-Qabid dengan Al-Basit. Al-Qabid iaitu Allah yang menyempitkan. Macam mana Mak Marahan cerita kan, Mak Marahan pun ada terangkan tentang Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid ni Allah yang maha menyempitkan supaya kita sedar tentang kebesaran Allah tu. Jadi Allah berhak memberikan kita teguran melakukan semua tu. Sebab apa? Allah sayang kita. Jadi Allah, kasih sayang Allah tu apabila Allah menyayangi seorang hamba itu akan diuji sehingga dia sedar tentang kekuasaan Tuhannya dan kembali kepadanya semua tu. Jadi Al-Basit pula maha meluaskan, dan setelah Allah menyempitkan, setelah Allah menguji kita, setelah itu Allah memberikan keluasan, memberikan penyelesaian di dalam ujian yang Allah hadapi. InsyaAllah Allah itu sentiasa bersama orang yang sabar. Okay, baiklah, untuk minggu ni Mu'alimah akan bercerita sirah. Sehari Khamis ada slot sirah bersama Mu'alimah kan. Minggu ni Mu'alimah akan menceritakan tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit yang terkenal kisahnya berkenaan mayatnya yang terpelihara, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas doanya sendiri. Asim bin Thabit merupakan seorang sahabat yang gagah dan mempunyai keazaman yang tinggi. Sebelum bermulanya peperangan Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada semua tentera muslimin, bagaimanakah kamu akan berperang kelak? Maksud Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, macam mana persediaan mereka menghadapi musuh? Thabit telah tampil seraya berkata, apabila musuh telah hampir 100 kaki, maka panahlah yang paling sesuai digunakan. Apabila mereka lebih tentulah lebing yang akan berperanan menghancurkan mereka. Jika jarak telah menjadi lebih dekat selepas itu, hanya pedang yang akan menyelesaikan mereka. Mendengar kata-katanya itu yang bersemangat, Nabi Muhammad SAW berkata, sesiapa yang ingin berjuang, maka hendaklah dia mencontohi Asim bin Thabit. Berdasarkan apa yang Asim bin Thabit cakap tu, umpama macam tak ada alasan untuk dia berundur, dia akan terus ke depan dan akan macam mana sekalipun dia akan hancurkan tentera musuh Islam. Asim bin Thabit ni terkenal dengan dia punya pedang banyak membunuh beribu-ribu musuh, sehingga dia adalah di antara sahabat yang ramai musuh berdendam. Sebab apa? Dia membunuh dengan banyaknya orang menggunakan pedang dia, dan pedang sendiri dan juga semangat yang ada dalam diri. Baiklah, kalau awak ingat, peperangan Uhud berlaku atas sebab dendam ramai orang kafir musyrikin, termasuk Hindun sendiri. Hindun ni dia dendam, dia nak bunuh Sayyidina Hamzah. Dia paling bersemangat menyokong pembalasan dendam di dalam peperangan itu. Dia meletus peperangan Uhud seperti yang dijanjikan kepada Rasulullah SAW. Asim telah keluar umpama singa garang yang kelaparan. Beliau telah berhasil membunuh anak-anak lelaki kepada Sulafah bin Sa'ad. Ketiga orang ini terbunuh di tangan Asim bin Thabit. Pembunuhan yang dilakukan terhadap tiga ahli ini telah membangkitkan rasa marah diikuti dengan dendam untuk menuntut bala terhadap kematian. Walaupun Hindun gembira atas sebab kematian Hamzah dalam peperangan Uhud, tetapi bagi Sulafah tidak gembira baginya kerana orang yang disayang terbunuh di tangan Asim bin Thabit. Dia kata, aku tidak akan makan selagi mana aku tidak membalas dendam ke atas kematian mereka. Dari sudut muslimin pula,
kaum muslimin sangat berbangga dengan Asim bin Sabit, sangat menghormatinya. Mereka tidak pernah kecewa di atas kekalahan mereka di perang Uhud. Mereka balik tu mereka memberi semangat antara satu sama lain. Dan menyebut-nyebut nama Asim bin Sabit kerana telah membunuh banyak tentera kaum musyrikin. Walaupun orang Islam menerima kekalahan, tapi diorang yakin pasti ada hikmah di sebaliknya, sebab diorang tak bersedih kerana yang syahid, yang mati dalam peperangan Uhud itu semuanya mati syahid. Di suatu hari itu Rasulullah SAW mengarahkan Asim bin Sabit mengetuai kumpulan bersama 6 orang tentera Islam melakukan misi penting tentera muslimin. Jadi tak ramai time ni. Dalam perjalanan tu tiba-tiba dikepung oleh kaum musyrikin yang bernama Huzail. Masa ni hati mereka insya-Allah masa tu memang menetapkan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Huzail ni kata, kalau engkau berserah diri, kami akan menjanjikan keamanan kepada kamu. Tetapi jika engkau enggan, kami akan mencetuskan peperangan. Asim ni teringat berita berkenaan kepala dia ni diletakkan harga yang mahal tu sampai ke telinga dia. Dia tahu berkenaan tu. Dia fikir, kalau aku syahid kat sini, mesti dia punya kepala akan diserahkan kepada Sulafah. Lepas tu dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan macam ni masih meletakkan Allah pengharapan yang pertama untuk dia. Setelah itu beliau berdoa terakhir sebelum berlakunya pertempuran. Ya Allah, sesungguhnya aku ini mempertahankan agamamu dan memperjuangkannya. Maka peliharalah tubuhku dan tulangku, dan janganlah engkau izinkan keduanya dikuasai oleh mereka. Jadi dalam ketika doa tu dia teringat dengan kematian Sayyidina Hamzah. Macam mana Hindun perlakukan dengan mayat Sayyidina Hamzah. Dia teringat orang musyrikin punya dendam ke atas orang Islam, ke semua orang Islam dalam banyak yang mati syahid ketika perang Uhud. Dia teringat semua tu. Jadi buatkan lebih semangat lagi. Asim merasa yakin akan bantuan Allah dan perlindungannya dari musuh-musuh Islam. Asim memulakan peperangan serangan disertai dengan 2 orang sahabatnya. Jadi 3 orang lawan 100 orang, bayangkan. Jadi 3 orang lagi ni berserah diri kepada kaum musyrikin. Setelah berperang-perangan, akhirnya 3 orang ni mati syahid, termasuk Asim bin Sabit. Nak dipendekkan cerita, 3 orang yang merasa yakin dan dia akan selamat dengan kaum musyrikin ni, rupa-rupanya dia mendapat layanan seburuk-buruknya. Jadi sebenarnya orang musyrikin takkan boleh dipercayai. Dia layan teruk dengan 3 orang yang sebagai tawanan tadi. Tetapi musuh-musuh Islam tadi tak sedar bahawa salah seorang yang dibunuh itu merupakan Asim bin Sabit. Jadi Asim bin Sabit termasuk 2 orang sahabatnya yang lain syahid ketika dalam peperangan itu. Dan mereka teringat akan tawaran oleh mereka tidak perasan yang di antara yang syahid itu adalah Asim bin Sabit. Setelah mereka ingat tentang tawaran yang diberikan oleh Sulafah tadi tu, diorang pun patah balik. Sulafah kata siapa yang dia teringat Sulafah kata siapa yang terjumpa dengan kepala yang dapat bawa balik kepala Asim bin Sabit ni, dia kata dia nak buat Asim bin Sabit ni punya kepala sebagai cawan tempat untuk dia minum arak. Bayangkan nak jadikan kepala Asim bin Sabit tu sebagai cawan dia untuk minum arak. Begitu hinanya dia sebab dia dendam atas kematian ahli keluarganya. Jadi apa yang terjadi apabila mereka patah balik untuk mengambil mayat Asim bin Sabit? Tiba-tiba segerombolan lebah berkerumun di situ, sehingga kan terlalu banyak lebah sampai diorang tak dapat nak masuk sebab terlalu memenuhi ruang tempat mayat Asim bin Sabit tu kan. Tapi dia terlalu banyak dan dia menyengat mereka. Jadi mereka berputus asa dan balik semula. Tak apalah, esok je lah kita datang balik semula ke sini untuk mengambil mayat Asim bin Sabit ni. So diorang pun balik. Keesokan harinya diorang pun usaha datang lagi. Tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, hujan lebat selebat-lebatnya, lebat sehingga kan laju lebat dan deras sangat di tempat tu je, di tempat Asim bin Sabit je. Kat tempat lain tak hujan.
Sehingga kan umpama macam hampir nak banjir kawasan tu. Airnya yang sangat deras. Sehingga kan air yang deras tu membawa mayat Asim bin Sabit bersama sahabatnya di tempat lain. Jadi lepas dah kata apalah, dah lebat sangat dah ni, kita baliklah dulu, reda nanti kita akan datang balik. Tapi dengan izin Allah, lepas dah kering, mayat Asim bin Sabit dibawa arus dan tiada mayat Asim bin Sabit di situ. Sehingga sekarang diorang tak bertemu, tak berjumpa di mana Allah simpan mayat Asim bin Sabit tu. Tak tahu di mana dia berada. Jadi dengan kekuasaan Allah, atas sebab doa Asim bin Sabit, Allah pelihara dia sehingga akhir hayatnya. Subhanallah. Jadi subhanallah, kisah Asim bin Sabit ni sangat mengajar kita sesuatu berkenaan doa. Macam Mak kata, Qabid iaitu menyempitkan, Allah menyempitkan, contoh Allah menyempitkan keadaan kita supaya kita sedar betapa kuasanya Allah SWT. Tapi kita punya pengharapan masih terbuka luas, iaitu berharaplah kepada Allah, sentiasalah berdoa kepada Allah. When the time get hard, bila keadaan tu jadi susah bagi kita, jadi sempit, susah tak ada jalan keluar, masih ada harapan lagi, iaitu senjata orang beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Umar cakap, sentiasalah berharap kepada Allah walau macam mana keadaan sekalipun. Jadi bila kita berharap kepada Allah, Allah sentiasa membuka jalan untuk hamba-hambanya yang sentiasa mengharapkan doa kepada Allah. Baiklah, setakat itu saja. Banyak kisah-kisah lagi para sahabat yang boleh kita ambil sebagai satu motivasi untuk kita, untuk menjadi contoh untuk kita menjadi orang Islam yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum akhiri kemudian sekiranya ni, nasihatkan, mengharapkan awak di rumah, tolong mak ayah, jaga adab awak, sentiasa berdoa supaya apa yang berlaku sekarang ni dikurangkan, kita ni dipelihara, ahli keluarga awak dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walaupun berada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Kita sentiasa berdoa sesama antara kita. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.